wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bertemu semula dalam kuliah kitab Risalah Irsyad Al-Jawiyin ila Sabilil Ulama Al-Amilin. InsyaAllah saya ulang sikit yang semalam, muka 10. Anak-anak yang dikasihi, janganlah kita terkeliru dengan bawaan pengikut-pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, iaitu masing-masing mentafsirkan Quran dengan semata-mata kenampakan sendiri, dengan pandangan sendiri, ya. Dan tidak menghiraukan mereka itu akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fassara al-Qur'ana bi ra'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Artinya, siapa-siapa mentafsirkan Quran dengan semata-mata kenampakannya, maksudnya berdasarkan pandangannya semata-mata, iaitu apa yang dilihat secara zahir. Kumpulan Wahabi yang disebut sebagai Wahabi ini, mereka mentafsirkan berdasarkan kepada nas zahir Al-Quran ataupun hadis-hadis, dia berdasarkan kepada zahir ayat semata-mata, dia tak lihat lebih daripada itu. Sebab itu mereka membid'ahkan orang lain. Kadang-kadang sampai kepada satu tahap mengkafirkan kumpulan-kumpulan yang tidak sealiran dengan mereka. Ini dalam sejarah gerakan Wahabi sebenarnya pada satu ketika dulu. Gerakan Muhammad Abdul Wahhab ni tahun 1700 lebih lah, begitu 1784 begitu. Pada ketika itu muncul gerakan, dikatakan gerakan Wahabi, yang mengkafirkan kumpulan-kumpulan yang tidak sealiran dengan mereka. Maka hendaklah, jadi siapa yang mentafsirkan Quran dengan semata-mata kenampakannya, maka hendaklah dia mensediakan tempat duduknya di neraka. Jadi siapa mentafsirkan Quran dengan pandangannya sendiri, kerana Nabi kata falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah dia menyediakan diri dia dalam api neraka. Dan adalah Muhammad bin Abdul Wahhab, perintah ia kepada pengikut-pengikutnya dia bahawa berijtihad dengan semata-mata faham juga, ikut kefahaman, akal sendiri. Ini macam kumpulan liberal jugalah. Kumpulan liberal ni dia mentafsirkan ayat Quran ni berdasarkan kepada akal semata-mata. Dan kan dalam disiplin mentafsirkan Quran ni, dia ada disiplin dia, ada ilmu untuk mentafsirkan Quran. Dia ada kaedah dia. Dan bahawa menghukum dengan kenampakan juga, berdasarkan kepada zahir semata-mata apa yang mereka lihat, dan melarang mengambil peduli kitab-kitab ulama. Dia tolak kitab-kitab ulama yang adalah ulama besar kita, mazhab lah, ulama mazhab khususnya ulama mazhab lah. 4 mazhab itu ditolak oleh kumpulan yang disebutkan sebagai kumpulan Muhammad Abdul Wahhab, pengikut dia inilah Abdul Wahhab, dan juga pengikut-pengikut dia yang disebutkan sebagai Wahabi itu pengikut kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Macam kita bila sebut Syafi'i, pengikut kepada Syafi'i, pengikut kepada aliran Syafi'i. Hambali, pengikut kepada aliran Hambali. Hanafi, pengikut kepada aliran ataupun mazhab Hanafi. Maliki, pengikut kepada mazhab Maliki,
Karena ada padanya yang sebenar dan yang karut pada sangkaannya. Dia kata dalam kitab-kitab ni ada yang betul, ada yang karut. Ni berat ni ya. Dia ingat ulama-ulama ni dia karang kitab ni ikut suka-suka. Kan? Macam apa? Kalau kita tengok begitu berdisiplinnya ulama-ulama kita dulu dalam mengarang kitab ni, dia bukan tulis syok-syok saja-saja, kan? Syok saja-saja Astora Jabat lah. Astora Jabat ada, Astora Jabat, Astora Jabi lah dulu. Tu Kasih Ahmad. Itu tulis syok ikut kepala sendiri tu. Ulama-ulama dia tulis ini berdasarkan kepada ilmu, berdasarkan kepada pemahaman mereka tentang hukum hakam, tentang tafsir, kaitan dengan hadis dan juga kaitan dengan ilmu, kaitan dengan ilmu fiqh ya, berdasarkan kepada ilmu. Dan adalah segala keburukan Muhammad bin Abdul Wahab ini telah diterangkan. Kita sebut dah semalam ni, saya ulang je lagi. Dalam 2 buah kitab dengan panjang lebar. Satunya dalam As-Sawa'iq Al-Ilahiyah fi Radd Al-Wahhabiyah. Ini nama kitab yang ditulis oleh saudara dia sendiri Sulaiman bin Abdul Wahab. Saudara si ibu sebapak ni yang menulis buku yang menolak pandangan-pandangan Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab. Dan yang keduanya dalam kitab Durrul Sunniyah fi Radd al-Wahhabiyah, juga kitab yang menolak Wahabiyah. Bagi Said Ahmad bin Dahlan, karangan Said Ahmad bin Dahlan, Said Ahmad bin Said Zaini Dahlan, ulama Nusantara kita. Maka apabila puak kita perhati dengan insaf akan perkataan yang di dalam 2 kitab ini dari awal sampai akhir, maka yakinlah kita akan buruknya dan palsunya. Tidak layak sekali-kali kita buat terus bagi kita. Maksud tak layak untuk kita rujuklah bagi mereka ini. Jadi bahan rujukan. Dan anak-anak cucu kita ila akhirih. Bukan saja kita, sehinggalah kepada anak cucu kita. Karena berlaku padanya mengkufurkan orang yang menziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai begitu sekali ya. Kumpulan Wahabi ni dia mengkufurkan orang yang menziarah kubur Nabi. Dan lainnya, dan pandang rendah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merendah-rendahkan Nabi lah. Mengkufurkan orang yang membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kufurkan kufurkan, membid'ahkan orang yang membesarkan Nabi membesarkan Nabi melalui amalan-amalan tertentu lah. Macam kita sambut Maulid Rasul, kita selawat, itu satu kaedah kita membesarkan Nabi tapi bagi puak Wahabi ni dia tak boleh macam tu Seperti dengan kesukaan malam diperanakkan dia, terus kita dengan gembira menyambut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperingati hari kelahiran Nabi pada 12 Rabiul Awal, 1/4 yang awal. Kata Rabi' itu makna 1/4 yang awal Dan baca kisah maulid dan diberi ketika menyebutkan beranaknya dengan menjamukan makanan sebagaimana biasa yang dibuat oleh manusia. Cuba lihat pada muka kitab, muka surat 62 kitab As-Sawa'iq itu hingga akhirnya. Jadi dia kata orang yang menyambut Maulid Rasul ni satu perbuatan bid'ah, perbuatan kufur. Kita buat ni kira bid'ah, kufur kan. Amalan-amalan kita buat tu pandangan kumpulan Wahabi dia.
Sedangkan perkara itu tidak ada nas yang melarang. Dalam Islam ni kalau tak ada nas yang melarang untuk kita buat, maka perkara itu boleh dibuat. Itu kita panggil kaedah membesarkan Nabi. Macam mana kaedah kita membesarkan Nabi? Antaranya ialah melalui selawat. Tak kira lah selawat berdiri ke duduk ke, kan? Berdiri lagi semangat. Tak? Kita ni berdiri dengan duduk mana semangat? Berdiri semangat tak? Kalau nak berlawan pun takkan nak duduk lah. Berdiri barulah ada semangat, motivasi. Orang bersyarah cakap berdiri semangat tak? Tambah ceramah politik lagi lah. Ceramah duduk lah. Orang tidur lah. Ceramah politik ni dia kena berdiri lah. Semangat. Sama kita selawat ke atas Nabi ya. Sama ada berjalan, berdiri, berjalan, berarak. Itu tak ada masalah. Itu kaedah sahaja. Kan? Yang penting kita selawat ke atas Nabi. Membesarkan Nabi ya. Hendaknya membesarkan Rasulullah SAW itu disuruhkan dia oleh Allah Ta'ala dengan segala baginya, kerana termasuk dalam maksud firman-Nya Ta'ala, wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lah 'inda rabbih. Jadi membesarkan Nabi artinya, dan siapa membesarkan segala kehormatan Allah, maka ia terlebih baik baginya di sisi Tuhannya. Jadi siapa yang membesarkan kehormatan Allah. Walaupun ayat ini dia khusus menyebutkan tentang membesarkan bulan-bulan haram. Maksudnya menghormati bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram dalam Islam ni ada 4 bulan. Iaitu bulan Muharram. Nama pun Muharram lah. Bulan Rajab, bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah. Itu bulan Zulhijjah. Jadi itu 4 bulan yang disebutkan bulan-bulan haram. Bulan apa maksud bulan-bulan haram ni? Bulan-bulan yang dilarang berperang dan menumpahkan darah. Pada bulan itu dan orang-orang Arab walaupun mereka Arab jahiliah pada ketika itu sebelum kebangkitan Rasulullah SAW sebagai Rasul, mereka menghormati bulan-bulan haram. Dia tak berperang. Jahil macam mana pun dia tak berperang dalam 4 bulan tu. Menghormati bulan-bulan haram. Iaitu membesarkan syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini ditafsirkan dalam kitab ini ditafsirkan membesarkan kehormatan Allah ini termasuklah memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memuliakan Rasulullah antaranya ialah dengan kita memperingati Nabi. Membesarkan Nabi, mengagungkan Nabi. Kerana apa? Mengagung dalam erti kata memuliakan Nabi lah. Bukan mengagung, mengangkat Nabi itu macam Allah Subhanahu Wa Taala. Itu buatan syirik. Sebenarnya memuliakan Nabi. Kerana Nabi itu sendiri dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makam Nabi itu dimuliakan oleh Allah. Sehingga Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa rafa'na laka dzikrak. Sesungguhnya kami telah mengangkat sebutan nama kamu. So nama Nabi itu orang sebut, Allah muliakan sehingga orang berselawat, orang membesarkan Nabi. Itu bila Allah dalam Quran sendiri Allah telah sebutkan tentang pentingnya untuk kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah sendiri selawat. Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi. Kerana itu orang Islam ini, orang mukmin ini diperintahkan, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat pun selawat ke atas Nabi, selawat dan salam ke atas Nabi. Apatah lagi kita ni orang mukmin tu lebih berkewajipan. Sehingga Allah perintahkan, wahai orang-orang yang beriman, selawat dan salamlah kamu ke atas Nabi. Itulah yang dikatakan Allah mengangkat
Wa rafa'na laka zikrak. Sungguhnya kami telah mengangkat sebutan nama kamu. Sebutan nama Nabi ini bukan sahaja disebut oleh manusia. Malah sebutan nama Nabi ini, kemuliaan Nabi itu juga disebut oleh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala di langit, iaitu para malaikat. Malaikat berselawat ke atas Nabi. Allah sendiri berselawat ke atas Nabi. Itu dikatakan wa rafa'na laka zikrak. Sesungguhnya kami angkat sebutan nama kami. Begitulah kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun heran kenapa orang bermusuh sangat dengan Nabi, ya. Sedangkan Nabi bawa tu kebaikan. Kebangkitan Nabi itu Allah telah sebut dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utuskan kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat kepada seluruh alam. Jadi orang yang hina Nabi ini, merendah-rendahkan Nabi ini, orang tu memang orang yang hina. Kan? Orang yang jahil. Baru-baru ni ada 2 ahli parlimen India, ada masalah. Nabi tak buat apa pun kat dia. Dah. Ini orang sakit hati betul lah. Hati dia sakit. Ni orang yang jahil lah. Jahil lah. Bukan saja zaman sebelum Nabi bangkit dulu, masyarakat jahiliah. Sekarang masyarakat jahiliah abad moden lah. Dulu disebut Syekh Abu Hasan Ali An-Nadwi, ulama India, jahiliah abad moden, jahiliah abad ke-20. Sehingga dia mengarang satu buku Madza Khasiral Alam bin Hiqatil Muslimin. Sebenarnya manusia ni dia perlu kepada Islam. Jadi bila orang-orang Islam itu mundur, Syekh Ali An-Nadwi sebutkan bahawa alam ini dia sangat rugi. Kerana apa? Kerana kemunduran orang-orang Islam. Jadi kalau kemunduran orang Islam itu melambangkan satu malapetaka kepada alam. Sebab apa? Umat Islam ini adalah umat yang disebutkan sebagai khairu ummah. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik ummah. Jadi umat Islam ni umat yang terbaik. Ya. Umat Islam ni kalau dia ikut betul-betul Islam ni, inilah umat yang terbaik. Sebab apa? Kita ni Allah bagi peranan kita ini ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Inilah orang yang paling baik, ya. Sebab apa? Kerja dia menyuruh yang ma'ruf, mencegah kemungkaran. Ini kerja paling baik. Tak? Kerja paling baik bukan kerja jadi menteri. Tak? Kadang-kadang menteri kerja paling tak baik, menipu orang. Bukan jadi YB. Kerja paling baik, kerja paling baik dan mulia ialah kerja amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga Allah sebut dalam ayat lain, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang paling baik perkataannya selain daripada orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Menyeru kepada Allah ni orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, orang yang berdakwah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa amila solihah, dan melakukan amal soleh. Soleh itu banyaklah amalan soleh, dan termasuk amalan soleh ini ialah amar ma'ruf nahi munkar. Wa qala innani minal muslimin, dan berkata aku di kalangan orang-orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kitalah umat yang terbaik, ya. Itu kalau melaksanakan perintah itu. Kalau tidak melaksanakan perintah itu, amar ma'ruf nahi munkar. Orang Islam kita pula terbalik kod pula. Mencegah yang ma'ruf, membuat yang munkar. Jadi kita tak jadi umat yang terbaik, kan? Umat yang haprak pula. Minta maaf lah. Dulu ada orang sebut istilah haprak ni, kan? Kita pula jadi haprak macam orang bukan Islam lah. Sedangkan kita ini ummah misaliah. Umat Islam ni patut jadi umat yang contoh. Umat misaliah ni umat contoh lah. Umat yang ideal. Sebab apa? Kita ada Nabi yang misali. Nabi yang
qudwah hasanah, menjadi teladan kepada kita, tunjuk segala amalan kebaikan ada pada Nabi ya. Jadi siapa yang membesarkan segala kehormatan Allah Ta'ala, maka ia terlebih baik baginya di sisi Tuhannya. Maka masuklah pekerjaan maulid dan berdiri ketika disebutkan beranaknya. Maksudnya kita sebut tentang kelahiran Rasulullah SAW dalam baca maulid. Ketika kita berjanji marhaban, itu semua puji-pujian kita sebut tentang Nabi, sebut tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Takkanlah kita sebut zikrullah, ingat Allah, selawat ke atas Nabi, itu satu bid'ah. Kan? Cara kita baca berdiri itu kaedah saja. Kan? Macam kita buat baik ni. Buat baik ni macam-macam lah kaedah cara kita. Ya. Macam kita sedekah lah. Kan? Sedekah ni orang buat baik kat orang buat amalan tabarruk, amalan kebajikan ni macam-macam cara. Tak? Tak ada satu bentuk, satu pattern yang kita wajib ikut. Mana yang kita suka, kita boleh buat. Tak? Kita suka bagi pisang kat masjid. Itulah kebaikan kita. Amalan kebajikan. Tak ada masalah. Jangan sekali orang kata bagi pisang tak ada benda lain, kita rasa lemah selalu tak bawa dah pisang. Tak. Kata tak ada lain anggur ke. Tak. Pisanglah buah paling mudah dan paling selamat. Kan? Campak atas lantai boleh makan pisang. Takkan tuan-tuan makan pisang dengan kulit-kulit. Si kita buka kulit. Pisang tahap keselamatan dia tu paling tinggi. Tahap security dia. Pisang betul lah orang kita hantar pisang masjid. Jangan kita duk komplain pula apa atas pisang. Itu dia hantar, kita pun berdiah makan juga. Patut bersyukur, terima kasih. Lagi pula ada hadis kita yang ada hadis yang kita fahamkan suruh ziarah kuburnya seperti sabdanya sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan batuk di mana sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita ziarah. Sabdanya sallallahu alaihi wasallam, man hajjal baita wa lam yazurni faqad jafani. Artinya barang siapa mengerjakan haji, man hajjal bait, mengunjungi Baitullah lah, mengerjakan haji. Sekarang kan musim haji ya. Dah tak lama, beberapa hari lagi nak wukuf di Arafah kan. Barang siapa hijau akan Baitullah, itu mengunjungi Baitullah, mengerjakan haji dengan mengunjungi Baitullah. Mengerjakan haji ni ulama mendefinisikan mengunjungi Baitullahil Haram untuk mengerjakan ibadah-ibadah tertentu. Itu disebut Baitullah. Hajjal baita, siapa yang mengerjakan haji ke Baitullah. Kalau tidak dia pergi Penang tu, bayar lepas. Haji mat matahari. Bayar 50 tawah kawasan dia tu. Kepala otak dia. Tu ada orang ikut juga. Ada orang ikut ajaran sesat ni. Bukan itu, sebab itulah mengerjakan haji ini ialah mengunjungi Baitullahil Haram. Allah sebut dalam Quran, walillahi 'alan nasi hajjul bait.
Bagi manusia, walillahi 'alan nas, bagi manusia itu wajib. Allah telah mewajibkan ke atas manusia itu hijjul bait, mengunjungi Baitullah, mengerjakan haji dengan mengunjungi Baitullah. Allah sebut dalam Quran, man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang ada kemampuan untuk pergi. Tak mampu, macam mana? Tak mesti ada azam lah. Tak mampu, kan? Tak sihat kita tak mampu, duit tak cukup, itu tak mampu. Tapi tak ada masalah, tak boleh pergi pun tak mampu, kan? Tapi kita ada keazaman, dan jangan tinggalkan ibadat-ibadat lain yang diwajibkan. Kita tak mampu pergi Mekah, datang masjid berjemaah, menunaikan solat Jumaat. Sehingga Nabi menyebutkan al-jumu'ah hijjul masakin. Jumaat itu adalah haji kepada orang-orang miskin, orang yang tak mampu. Bukanlah kita nak kata bahawa semalam Jumaat tu macam pergi buat haji, tak sama. Tapi Allah nak sebutkan ada kelebihan, ada kebaikan pada orang yang tidak meninggalkan solat Jumaat. Kerana solat Jumaat ni satu yang besar. Solat Jumaat itu solat yang istimewa sebab jatuh pada hari Jumaat, yang disebutkan sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu kepada segala hari. Dan sembahyang, mana ada sembahyang lain waktu siang ni, kita sembahyang Zuhur tu selain daripada hari Jumaat 2 rakaat. Tak, rela 4 rakaat, jangan buat 2 rakaat. Letih lah hari ni 2 rakaat cukup lah Zuhur. Pakai tak sah. Hari Jumaat Allah bagi istimewa kepada kita, diskaun 50%. Daripada 4 kepada 2. Allah bagi diskaun. Yang lain tu dalam kita boleh buat musafir lah, qasar, jamak qasar. Itu keistimewaan bagi orang yang dalam perjalanan, orang dalam musafir. Tapi kalau orang bukan dalam musafir, dia tak ada kemudahan itu, tak ada rukhsah itu, dia mesti buat penuh. Itulah luasnya syariat Islam. Dalam musafir pun Allah bagi rukhsah supaya orang Islam ni dia tetap berdisiplin, tetap ingat Allah, tetap solat, beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala walau dalam keadaan apa sekalipun. Itu kehebatan umat Islam tu. Itu kita kata umat Islam ni umat yang dikatakan umat wasatiyah, umat khairu ummah mu'tadilah. Jadi semua menuju kepada umat yang terbaik. Itu kehebatan Islam, kehebatan umat Islam kalau dia berpegang kepada Islam. Seperti mana yang pernah diucapkan oleh Sayyidina Umar, nahnu qauman a'azzanallahu bil Islam. Kami adalah satu kaum yang Allah memperkasakan kami dengan Islam. Allah menguatkan kami dengan Islam. Allah jadikan kita ni nampak gagah kerana apa? Kerana Islam. Itu ucapan daripada seorang khalifah yang hebat. Sahabat-sahabat Nabi ni semua hebat. Sahabat Nabi ni syaitan takut. Syaitan takut kat dia. Kita ni kadang-kadang duk berkawan dengan syaitan. Nauzubillah. Itu syaitan ni diminta jauhkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan berkawan dengan syaitan, jangan dekat dengan syaitan. Jadi Nabi kata artinya barang siapa haji akan Baitullah, itu mengerjakan haji di Baitullah dan tidak ziarah ia akan daku, maka sungguhnya buat kasar ia akan daku. Sungguhnya orang tu tak ada adab lah. Dia dah pergi dah ke Baitullah, pergi ke Mekah, pergi Madinah mengerjakan ibadat haji. Tapi tak ziarah kubur Nabi. Di Madinah lah. Nabi lahir di Mekah, meninggal di Madinah. Kalau pergi sana, nak pergi, orang pergi buat haji mestilah kan, akan pergi Mekah, Madinah tak pergi. Dia mesti pergi kan.
Tak ada orang pergi Mekah balik terus. Itu kurang ajar namanya. Orang pergi mengerjakan ibadah haji ataupun umrah tapi tidak menziarahi kubur Nabi ni, faqad jafa ni Nabi. Tadi orang tak ada adab lah itu telah berkasar dengan aku. Dan ada hadis yang menyuruhkan ziarah kubur yang lain-lain. Kubur Nabi, kubur sahabat Nabi, kubur keluarga Nabi. Sebab apa kita ni suruh ziarah satu ziarah kubur yang soleh dan sebagainya supaya timbul keinsafan. Supaya kita ambil teladan daripada orang yang baik. Supaya yang paling penting sekali fa innaha tazkiratul maut, kerana ziarah kubur ini adalah mengingatkan yang mati. Tapi ada orang selalu ziarah kubur tak ingat mati je. Gali kubur lagi selalu tak. Saya tengok banyak tempat lah, sini tak tahulah, penggali kubur. Kalau tak ada dia susah, tapi tak semayang. Macam mana tu? Itu lah. Saya fikir tak sampai lah. Mungkin tuan-tuan sampai makam. Saya fikir tak sampai lah. Macam mana orang yang selalu dengan kubur ni, gali kubur, turun dalam kubur pula tu. Kita tak turun dalam yang lahat. Tapi hati keras. Tak solat. Banyak tempat saya tengok. Kat kampung saya dulu. Sekarang ni tak tahu lah, lama. Sebab PKP tak ada dia susah lah. Tapi tak semayang. Betul lah. Itu manusia ni memang betul lah. Hati dia keras lah. Kal hijarah, macam batu Allah sebut au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras daripada batu. Dan ada hadis yang menyuruhkan ziarah kubur yang lain-lain lagi daripada muslimin dan muslimat. Sabdanya sallallahu alaihi wasallam, kunna nuhina an ziyaratil qubur fazuruha. Ini di peringkat awal. Nabi kata, artinya adalah kita dahulunya ditegahkan kita daripada ziarah kubur. Itu di peringkat awal. Maka sekarang ziarahlah kamu akannya. Itu hukum peringkat awal. Kemudian Nabi kata sekarang ni boleh ziarah kubur. Ziarah kubur. Dan lagi telah sabit bahawa Nabi SAW sendiri ziarah akan ahli kubur Baqi'. Kalau kita pergi sana, tanah suci ni, kita akan antara tempat yang mesti dibawa ini ialah kubur Baqi'. Kan? Kubur Baqi' itu di Madinah. Dan Uhud, dan sabit pula sabdanya, man zarani ba'da mauti fa ka'annama zarani fi hayati. Tengok Nabi kata, artinya siapa-siapa ziarah ia akan daku kemudian daripada mati. Kemudian daripada mati aku. Maka seolah-olahnya ziarah ia akan daku pada ketika hidup aku. Berkata man zarani ba'da mauti fa ka'annama zarani fi hayati. Siapa yang menziarah aku selepas kematianku, fa ka'annama zarani fi hayati, dia seolah-olah dia telah menziarah aku ketika hidupku. Tentulah kita pergi tu dah tak jumpa lah Nabi, sebab Nabi dah meninggal lama. Tapi Nabi sebutkan siapa yang menziarahku, menziarah kubur Nabi lah selepas dia mati, maka nama zaron fi hayati, seolah-olah dia menziarahku pada ketika hidupku. Sebab apa? Bila kita ziarah Nabi tu, kubur Nabi, sahabat-sahabat Nabi, sunnah Nabi tu masih hidup. Kan? Nabi dah meninggal, dah wafat, tapi sunnah Nabi itu hidup. Sunnah Nabi itu yang kita nak ambil. Kan? Sunnah Nabi ni menghidup tu, kata ihya as-sunnah. Jadi sunnah Nabi itu hidup dan kita perlu menghidupkan sunnah Nabi. Sila. Ada hadis yang
menyebut siapa yang ziarah Rasulullah walaupun sudah meninggal, dia akan mendapat syafaat di dunia ke di akhirat. Ada insya-Allah. Saya tak ingat hadis tu dia punya ni dalam sahih apa. Tapi memang ada. Kita akan dapat syafaat daripada Nabi. Masuklah kita selawat ke atas Nabi dan sebagainya. Itu semua syafaat. Kita akan mendapat syafaat. Apa-apa saja yang berkaitan dengan Nabi, jika kita cinta, kita lakukan, maka kita akan mendapat syafaat. Sebab apa? Nabi-Nabi lain ni dia tak boleh nak beri syafaat pada kita, kan? Kita perlu syafaat pada Nabi. Ada hadis yang menyebutkan ketika mana kita dibangkitkan, manusia ni, dia akan pergi jumpa Nabi-Nabi lain. Nabi-Nabi lain pun dia pergi jumpa Nabi Ibrahim, pergi jumpa Nabi Musa, pergi jumpa Nabi yang lain lagi lah, Nabi Isa. Dan semua Nabi-Nabi ni kata kami tak boleh nak bagi syafaat. Kamu pergilah kepada Nabi Muhammad, pergilah kepada Rasulullah, kerana Nabi yang boleh bagi syafaat. Itulah kita kena rajin. Kalau bila selawat, berselawat ke atas Nabi, berselawat kita menjawab selawat ke atas Nabi, menyambut selawat Nabi itu, maka kita akan mendapat syafaat. Man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyrah. Siapa yang selawat ke atas aku satu kali, maka Allah akan selawat ke atasnya 10 kali. Itulah Allah angkat kebesaran Nabi itu, kedudukan Nabi itu. Kalau kita selawat, itu Allah janji. Ini ayat Quran, hadis Nabi yang Nabi sebutkan, siapa yang selawat ke atas aku satu kali, maka Allah akan selawat ke atas dia 10 kali. Maksudnya kita akan dapat sekali kita selawat atas Nabi, sekali kita sambut selawat ke atas Nabi, maka Allah balas 10 kali. Maksudnya Allah bagi kebaikan kepada kita bila Allah selawat. Maksudnya Allah bagi kerahmatan kepada kita 10 kali. Allah dia nak bagi berapa pun tak kisahlah, sebab Allah itu kaya. Kita lah, kalau kita nak bagi ni, kita ni hak kita nak bagi mesti bajet-bajet. Sebab kita tak kaya. Kita tak kaya. Manusia dia kaya mana pun, dia tak cukup kaya. Tak? Kalau tidak, orang kaya tak mati. Mati juga. Sakit jantung lah, macam-macam lah. Kanser lah. Sebab apa? Nyawa dan kesihatan ni tak boleh nak beli. Sebenarnya manusia ni dia kaya macam fakir miskin. Dia perlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak baik dengan berdoa kepada Allah dengan izin Allah. Kalau Allah izin, baiklah. Tak payah masuk hospital pun. Tapi kenalah pergi hospital, tuan-tuan. Kalau sakit itu ikhtiar, disuruh berikhtiar. Sakit jangan duduk saja. Duduk saja mapuh kerak. Mati macam tu. Sebab apa? Tak ada ikhtiar. Orang Islam ni dia kena ada usaha. Kalau saya tak ingat hadis tu, tapi insya-Allah boleh cari ya. Saya akan bawa tu akan datang lah. Anak-anak yang dikasihi hendaklah jagakan dua perkara. Jadi dia pesan pesan dua perkara, suruh kita jaga dua perkara. Berapa minit ni ya? 2 minit. Pertamanya, iaitu dua perkara yang mesti hendaklah jaga dua perkara lah. Pertamanya, wajib membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Dan angkatkan peringkatnya pada segala makhluk. Maksudnya mengangkat kedudukan kita, memuliakan Nabi itu melebihi makhluk-makhluk yang lain. Nabi lah yang sebutkan sebagai khairul anam, sebaik-baik makhluk. Nabi khairul abrar. Itu gelaran-gelaran kepada Nabi, sebaik-baik manusia, sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada orang mengatasi Nabi Sebab itulah kita kena memuliakan Nabi Yang pertama sekali dia kata kita membesarkan Nabi pada kedudukan yang memang sepatutnya bagi Nabi, sebagaimana
kedudukan Nabi itu, nama Nabi itu, kemuliaan Nabi itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya menunggalkan ketuhanan bagi Allah. Menunggalkan, mengesakan Allah. Ini yang kita baca qul huwallahu ahad. Katakan Tuhan itu satu. Dulu saya ingat lagu Roma Irama, ingat tu tuan? Orang saya ni maksud ingat lagi penyanyi dangdut Indonesia Haji Roma Irama. Satu Roma Irama top lah Kalau perempuan tu LV Sukasih. Itu. Kalau apa yang Malaysia punya kita Helicat mulai Helicat nombor satu. Budak-budak lah ni mana tahu. Orang yang zaman saya yang lebih tua daripada saya, muda sikit dari saya, melalui zaman tu lah. Ku nantimu di pintu syurga. Dia tak masuk Islam. Lagu Helicat David Arumugam. Ku nantimu di pintu syurga. Lagu dakwah tu lagu agama. Lagu ni seni kata dia kalau kita menghayati, ada yang kita lagu-lagu ketuhanan yang boleh kita ubah. Kadang-kadang dakwah ni macam budak-budak lah. Kan dakwah ni kadang melainkan dia kena berhibur sikit baru dia nak ikut. Saya tengok Ustaz Azli, Ustaz Bollywood dia kata dia ajar anak dia baca doa, ajar doa makan tu dengan nyanyi sikit lagu. Tapi janganlah nyanyi dalam sembahyang. Buat lagu Bumi Putera Rockers baca Fatihah. Itu mana boleh Jadi menunggalkan jadi dalam ingat lagu macam Roma Irama tu sebut katakan Tuhan itu satu. Itu lagu walaupun dia dangdut. Tapi lagu mesej yang dibawa itu ialah mesej ketuhanan. Jadi Islam dia tak tegas kalau kita nak berlagu, tapi lagu-lagu yang ada nilai-nilai murni, dengan lagu-lagu yang merosakkan moral dan akhlak.
Yang keduanya ialah menunggalkan ketuhanan bagi Allah, iaitu mengesahkan Allah yang satu kewajipan dah. Bagaimana diterangkan dalam ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Padahal ketunggalan dengan zatnya dan sifatnya dan af'alnya. Padahal, maksudnya padahal di sini maksudnya dalam hal, dalam perkara yang berkaitan dengan zatnya, sifatnya dan af'alnya. Sama dari segi zat ataupun dari segi perbuatan ataupun dari segi sifat. Maksudnya dari segi zat Allah tu bersifat tunggal, maksudnya tak ada yang boleh berkongsi, bersekutu ataupun bersyarikat. Syarikat ni bahasa Arab kita pakai syarikat juga syarikat tu syarik syirik tu syarikat tu kita guna syarikat tu dalam pengertian lain orang berniaga. Tapi syarikah, bersyarikah ni bersyarikat ni mensyik dalam keadaan bersekutu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, itu haram. Zat itu maksudnya zat Allah lah, kewujudan Allah itu dari segi zat dia. Misalnya yadullah fawqa aydihim, wajhullah, itu ayat-ayat mutasyabihat tangan Allah atas tangan-tangan mereka. Wajhullah, wajah Allah, wajah Allah itu zat Allah, kita tak boleh samakan. Bagi ulama-ulama khalaf yang terdahulu, mereka mentafsirkan Allah itu ada wajah, tapi wajah Allah itu tidak boleh disamakan dengan wajah makhluk. Wallahu alam. Tapi bagi ulama khalaf, ulama salaf mentafsirkan begitu. Ulama terdahulu, ulama khalaf, ulama yang kemudian mereka mentafsirkan bahawa wajhullah itu ialah dalam bentuk ditafsirkan dengan makna yang lain, bukan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dalam bentuk perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yadullah itu dalam bentuk kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimaksudkan. Ataupun dari sudut sifatnya, tentulah Allah ada sifat-sifat yang tertentu. Jadi yang sifat itu tidak boleh nak sama dengan sifat kita. Kita pemurah juga, tapi pemurah manusia dia ada hak dia. Sampai satu masa dia tak boleh jadi pemurah lagi. Kaya manusia, sifat ghani manusia, kaya, tapi kaya manusia tu dia ada hak dia. Sampai satu hak tu kaya dia tu dah tak boleh, kita kata ada limit dia. Luasnya ilmu manusia, kita ilmu banyak, tapi ilmu kita tu terhad lagi ada batas dia. Ada batas dia. Sebab tu Allah sebut manusia banyak mana ilmu pun, kita diberi ilmu hanyalah sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sikit. Sebab apa sikit? Perkara berkaitan dengan roh pun kita tak tahu. Kan? Sebab itu Allah sebut dalam Quran, yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Apabila mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang roh, bagi tahulah roh itu daripada urusan Tuhanku. Maksudnya kita boleh sebut roh, tapi kita tak tahu macam mana roh. Tuan-tuan boleh tunjuk pada saya roh ni macam mana? Macam botol ni ke? Tak. Macam emas ke? Kita tak boleh tunjuk. Kita tahu roh tu ada. Sebab itu Allah kata wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sikit. Roh kita ni bila Allah nak cabut pun tak tahu. Kan? Kita mana tahu? Bila tarikh mati tak tahu. Kan? Orang lain boleh tahu tarikh mati kita. Itu pun bila kita mati. Belum mati mana tahu. Kan? Ilmu kita ni sikit Ada lagi perumpamaan lain yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan.
perbandingan ilmu manusia dengan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sedikit macam setinta air di lautan. Itulah luasnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah buat satu perumpamaan sikit gitu tuan. Qul law kana fil bahri midadan li kalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Katakanlah, kalaulah air lautan tu diumpamakan tinta, qul law kana fil bahri midadan, dakwahlah li kalimati rabbi, untuk menulis kalimat-kalimat Allah Subhanahu Wa Taala, maka lana fidal bahru, maka akan keringlah lautan itu, qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum keringnya kalimat-kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah luasnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita nak menulis tentang ilmu Allah, kalimat-kalimat Allah itu tidak akan habis. Tidak akan habis. Luasnya kehebatan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sifatnya ataupun perbuatan sudah tentulah tak sama. Allah boleh buat apa saja. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah buat mengikut kehendaknya. Innama amruhu iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sungguhnya urusan Allah Subhanahu Wa Taala, bila dia menghendaki sesuatu, maka cukup bagi Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkata kun fayakun. Jadi maka jadilah. Kita tak boleh kan. Maka barang siapa yang etikat pada satu makhluk bersyirik akan Tuhan pada suatu daripada demikian itu, ada dari segi zat, dari sifat ataupun dari segi perbuatannya, maka sungguhnya mengkongsi ia akan Allah Ta'ala. Maksud dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan barang siapa mengurangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suatu daripada martabatnya, maka sungguhnya berdosa ia ataupun kufur ya, merendah-rendahkan martabat Nabi, mengurangkan kedudukan Nabi. Contohnya Nabi tu maksum, dia kata Nabi tu sama kita tak maksum. Itu boleh bawa kufur. Satu buatan yang berdosa, merendah-rendahkan martabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan barang siapa melampau ia pada membesarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai-bagai membesarkan, padahal tidak sampai dengan dia akan barang yang tertentu ia dengan Allah Ta'ala. Tak ada masalah. Dia kata kalau kita nak membesar-besarkan Nabi, dia tak sampailah kepada satu tahap yang menyamakan dengan sifat-sifat Allah tadi, itu tak ada masalah. Maka sungguhnya mengenai ia akan yang sebenar, itu patutlah kita membesarkan Nabi, memuliakan Nabi pada kedudukan yang sebenar, tapi tidak sampai kepada martabat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Nabi makan minum juga, Nabi mati juga. Allah tak makan dan minum, Allah tidak mati, tidak ada awal, tidak ada akhir. Nabi ada awal, ada akhir. Cuma beza Nabi dengan kita ini, beza Nabi itu, Nabi maksum, terpelihara daripada dosa. Kita walaupun nama maksum tapi tak maksum. Nama apa maksum? Jadi dan menjaga ia atas ketuhanan dan kerasulannya. Jadi tindakan kita itu telah menjaga sunat. Bila kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengesahkan Allah, memuliakan Nabi pada kedudukan yang sebenar, itulah perkara yang patut kita lakukan. Sebenarnya kita telah menjaga Allah dan Rasul kita. Wallahu alam. Sekadar itu insya-Allah kita sambung dalam kuliah akan datang. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa ni'matan fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Allahumma bihaqqil Fatiha wa sirril Fatiha ya farijal hammi wa ya kashifal gham ya man li'ibadihi yaghfir wa yarham ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman wa ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma dafa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wa suyuf al mukhtalifah wa syada'id wal mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa min buldan muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.